Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk kepada bab yang kedua, iaitu bercakap tentang pemikiran Tamadun Islam. Okey, dalam konteks Tamadun Islam ini kita akan bincangkan 4 sudut ataupun 4 wilayah ataupun 4 area keilmuan dan pendidikan. Pertama, politik dan pemerintahan kenegaraan, dan juga ekonomi dan juga kewangan, dan yang terakhir sekali sosial keluarga ataupun bahagian sosial, iaitu bincangkan tentang keluarga dan kemasyarakatan. Kali ini kita hanya bincangkan 2 perkara saja, iaitu keilmuan dan pendidikan dan sekaligus politik dan pemerintahan itu sendiri. Okey, pertama kita bincangkan tentang ilmu itu sendiri, iaitu kita akan bincangkan 4 juga area, iaitu konsep ilmu, hierarki ilmu Islam, klasifikasi ilmu, pendekatan pendidikan menurut Rasulullah SAW. Okey, kita bincangkan satu persatu tentang konsep ilmu. Ilmu itu merupakan kayu ukur untuk membezakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sesuai dengan surah Az-Zumar itu tadi, dikatakan bahawa tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang kedua, ilmu juga merupakan asas untuk mencapai tahap keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi ilmu itu yang akan mencampahkan iman kita dan ketakwaan kita sekaligus untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, dengan ilmu itu sendirilah merupakan ia menjadi syarat utama untuk menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itu yang amat penting. Okey, kita bincangkan sekarang ini tentang hierarki ilmu. Ini menurut Imam Ghazali, dia ada dalam sekitar 6 tingkatan, iaitu pertama iaitu wahyu itu sendiri, yang kita samakan dengan Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Itu hierarki yang paling kita tidak boleh nafikan. Yang kedua iaitu bagaimana ulama berperanan sebagai pewaris kepada Nabi ataupun pewaris kepada konteks zaman sekarang ini kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yang kita tidak boleh nak bezakan antara satu sama lain, iaitu antara manusia, itu akal. Ini akal berfungsi untuk mencerna apa saja yang ada dalam alam dunia ini. Yang keempat iaitu panca indera kita, yang mana panca indera kita ini dikatakan sebagai berfungsi untuk mendeteksi, sama ada contohnya mata untuk kita melihat. Yang seterusnya, yang kelima iaitu yang disebut sebagai ilham. Setiap orang akan ada peranan ilham dalam hidupnya. Yang seterusnya yang disebut sebagai intuisi. Satu level dengan ilham itu sendiri, intuisi maksudnya gifted yang Allah bagi kepada orang yang tertentu. Dan yang terakhir iaitu kita bercakap tentang pengalaman hidup. Manusia mempunyai pengalaman hidup, masing-masing ada pengalaman hidup, sama ada manis ataupun pahit itu sendiri. Okey, kita akan bincangkan tentang klasifikasi ilmu. Ini semua orang mafhum kerana dah bincangkan sebelum ini, iaitu ilmu itu terbagi kepada 2, iaitu fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain maksudnya iaitu setiap umat Islam yang mukallaf, yang berakal, wajib mempelajarinya, seperti apa solat, puasa, zakat, haji, akidah dan sebagainya. Dan yang kedua iaitu fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya ketika mana seseorang itu menguasai ataupun 2-3 orang menguasai ilmu tersebut, maka pada orang lain maka gugurlah dia tentang kefarduan dia untuk mempelajari ilmu tersebut. Itu yang dikatakan sebagai klasifikasi ilmu. Kemudian kita akan bincangkan iaitu tentang pendekatan pendidikan menurut Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini mengajar umatnya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak yang lain. Rasulullah tidak menukar tambah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fasa pendidikan di zaman Rasulullah kita dah kenal, iaitu Rasulullah berada di Mekah, iaitu membangunkan insan. Bagaimana Rasulullah mengatur manusia daripada bejat menjadi yang terbaik. Kemudian masa di Madinah dia menanamkan iaitu pembangunan kebendaan, yang mana Rasulullah SAW membina ketamadunan umat itu sendiri. Kemudian seterusnya Rasulullah SAW mengajar kepada kita untuk menuntut ilmu daripada hingga kita dah tua nanti. Kemudian orang yang berilmu tidak akan sama di antara orang yang dikatakan yang tidak berilmu. Kenapa? Kedudukannya cukup istimewa. Sebab itulah ulama dikatakan sebagai pewaris kepada Nabi. Oleh demikian, siapa yang nak kepada dunia mesti dengan ilmu. Dan sesiapa yang nak pada akhirat, dia juga kena ada ilmu. Dan sesiapa mahukan kedua-duanya mesti dengan ilmu itu sendiri. Sekarang ini kita membincangkan tentang aspek politik dan pemerintahan, yang mana kita bincangkan 3 perkara, iaitu keperluan pemerintahan, asas politik dalam Islam, prinsip utama sistem politik dalam Islam itu sendiri. Keperluan pemerintahan,
manusia dijadikan Allah untuk mentadbir alam ini. Secara fizikalnya memang manusia itu lemah. Kemudian dari segi aspek psikologi, tiada manusia pun yang dapat hidup tanpa berinteraksi dengan manusia yang lain. Mana kata lain, mesti ada interaksi sosial dekat sini. Kemudian dari segi fizikal, maka manusia tidak akan dapat bergantung diri dengan diri sendiri tanpa dia meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian bahawa pembentukan institusi pemerintahan itu adalah bagaimana cara kita untuk meletakkan bahawa kita bercakap tentang manusia itu perlu kepada membina institusi yang namanya institusi pemerintahan supaya terdapat wujudnya keadilan, perundangan dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang asas politik dalam Islam, dia ada 3. Pertama, hakimiyah ilahiyah. Apa yang dimaksudkan dengan hakimiyah ilahiyah? Iaitu bahawa semua peraturan Allah yang jadikan. Manusia Allah jadikan. Maka Allah membentuk perundangan untuk manusia supaya manusia itu tidak lari daripada gelanggang yang telah Allah tetapkan. Yang kedua iaitu konsep risalah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan yang dihantar untuk umat manusia ini sendiri untuk mengatur manusia supaya manusia itu berada dalam landasan yang tepat. Dan yang ketiga, asas politik Islam yang ketiga iaitu khilafah, bahawa setiap manusia itu adalah khalifah. Khalifah terhadap dirinya sendiri, khalifah terhadap keluarganya, dan juga yang paling konteks yang paling besar iaitu dalam sebuah negara. Dia menjadi pemimpin kepada sebuah negara itu sendiri. Perbincangan terakhir di sini iaitu menekankan tentang prinsip utama sistem politik dalam Islam itu sendiri. Dia ada 7 hal. Pertama iaitu Rabbaniyah, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan manusia dalam keadaan keperaturannya sendiri. Maka keperaturan itulah yang manusia harus kena akur. Acuan yang Allah bina, maka manusia kena akur. Yang kedua yang disebut sebagai amanah. Manusia bertanggungjawab terhadap apa yang Allah bagikan, iaitu apa yang amanah Allah bagikan kepada kita hidup di dunia ini. Okey, dan yang ketiga adil. Apa maksud adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maknanya hidup kita ini diletakkan pada sudut yang adil dalam menurut yang Islam minta. Kemudian yang seterusnya, yang keempat yang disebut sebagai al-musawah, yang disebut sebagai apa yang dikatakan persamaan. Tetapi ingat, lelaki dengan perempuan tidak sama. Hal yang sama maksudnya pada perempuan ada hak, pada lelaki ada hak. Hak itu tidak akan sama di antara satu sama lain. Tetapi dalam konteks Islam, Islam meletakkan adanya persamaan terhadap kepada lelaki ataupun kepada perempuan itu sendiri. Seterusnya yang disebut sebagai syura. Dalam konteks syura ada 3 hal. Pertama yang disebut sebagai yang dikatakan suara bulat. Suara bulat, semua bersetuju. Yang kedua suara majoriti. Dan yang ketiga yang disebut sebagai suara minoriti. Islam menekankan juga suara minoriti, tetapi mestilah berlandaskan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Yang seterusnya yang disebut sebagai al-huriyah, kebebasan. Ingat, kebebasan dalam Islam ada batasannya. Dan yang terakhir sekali yang disebut sebagai al-mas'uliyah. Apa yang dikatakan sebagai al-mas'uliyah? Iaitu yang disebut sebagai pertanggungjawaban. Bahawa ingat, kita dalam hidup di dunia ini ada pertanggungjawab di akhirat nanti. Sama ada kita kesudahannya ke syurga ataupun ke neraka.